Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kita pause kejap. Saya ingat saya cerita sikitlah secara ringkas apa yang manfaat yang boleh kita ambil daripada mukadimah yang Nabi sebut ni. Nabi kata, ah, lebih bagi puji bagi Allah, dan memanglah kita puji Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Dan tengok sini, daripada kejahatan diri kami. So ada ayat Quran yang kata kejahatan yang ada ni sebenarnya atas kita juga yang buat sebenarnya. Dengan nafsu kita, dengan macam-macam lah. Dan juga teruknya amal perbuatan kami. Perbuatan kita pun ada yang teruk. Kadang-kadang macam saya selalu sebut lah, fokus dalam kelas, dalam sesi ni sebenarnya, saya ingat benda yang paling utama saya nak fokus adalah kita mengambil yang paling benar lah, yang paling sahih. Dan kalau tengok sini, Nabi kata teruknya amal perbuatan kita. Nabi sebut amal, bukannya perangai yang buruk. Teruk tu maknanya dalam konteks agama. So maksud dia adalah amal perbuatan kita yang teruk. Ataupun tidak mencapai matlamat 100% lah, mungkin ada percentage yang perlu kita improve macam tu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Bila Allah bagi petunjuk kepada seseorang, tak ada apa yang boleh sesatkan dia. Dia boleh berjalan atas jalan yang lurus. Datanglah hujan yang banyak, dia tetap dengan jalan tu juga. Tapi kena ingatlah, ini bukannya kata tiba-tiba Allah takdir terus buat, tidak. Tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, bagaimana dia struggle di Mekah lah terutamanya. Kesian dia, kita tengok dalam sirah dia, sangat-sangat struggle dia, dan sahabat-sahabat tak ramai pun lah. Awal-awal dulu, bayangkanlah tahun ke-6 baru Saidina Umar Khattab masuk Islam. Maknanya 6 tahun Nabi sangat suffer pada masa tu. Dan tidaklah Allah kata, Allah bagi petunjuk kepada Nabi. Kan? Memang Allah bagi petunjuk kepada Nabi. Tak ada orang boleh sesatkan dia, tapi ujian tu mesti banyak datang. Ketika kita, bila Allah bagi petunjuk, maksud dia, usaha yang banyak, fikir, kita kerahkan pemikiran kita, brainstorm, bagaimana kita nak ubah kan. Sebab matlamat akhir kita tu, kita nak capailah selepas mati. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada dapat yang dapat memberinya petunjuk. Ni orang tu sendirilah, macam atas ni kan. Allah kata, kita sendiri yang buat benda yang teruk. Tapi kita sendiri pilih jalan yang teruk. Kalaulah Allah dah takdir macam ni lah. Sebab kalau ikut ayat Quran, kita baca banyak ayat Quran ni, Allah katakan, contohnya macam ayat surah Al-Baqarah tu, Allah sebut, summun bukmun umyun fahum la yarji'un tu. Allah terbalik apa? Membolak-balikkan semua cerita tentang hati. Allah tutup pandangan dia, tutup pendengaran dia. Sebab orang ni, Allah kata dalam Quran, bila musibah adalah penutupan ni, dia tutup atas tutup. Contohnya kita tak dengar dah, kita pilih untuk tak dengar nasihat, ada banyak lagi layer-layer of kesesatan tu, ataupun layer-layer yang supaya Allah tutup petunjuk kepada kita. Macam tu lah. Dan last kali ni adalah kita punya syahadah lah. Saya baca lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini kita tidaklah nak jadi syirik lah, sebab kita semua muslim. Kita tak nak jadi syirik. Sebab tu kita nak fokus satu yang tadi, yang paling benar perbuatan kita daripada yang sahih, dan yang kita tak nak syirik dalam amalan kita. Dan pengalaman kita, saya ingat semua orang pun tahulah. Kalau tengok pada nenek kita kan, keluarga kita yang lama-lama lah, saya pun banyak pengalaman yang benda syirik ni kan. Orang berniaga letak pelaris lah, ni orang Terengganu tahulah kot. Orang yang berniaga kedai makan tahulah benda macam ni. Macam-macam ada. Dan kita lah orang yang tahu tentang syirik. Kita nak mereka tidak mati dalam keadaan syirik. Kita nak mereka, kita sendiri, mak ayah kita, keluarga kita, saudara kita, jiran-jiran kita mati dalam keadaan muslim. Nanti saya tunjuk dalam slide ni, saya dah tunjuk sikit
case study yang mana macam mana kita nak dakwah. Tapi dalam case study ni saya fokus kepada mak ayah lah. Tapi applicable lah untuk semua. Supaya kita rasa agama ni tak jauh lah gap dia. Bila orang cerita tentang agama, kadang-kadang kita nak relate dengan diri kita kan. Sebab orang cerita benda-benda yang sangat-sangat ilmiah, teknikal kan. Dan orang yang bercerita tu pun dia tak duduk dengan kita kan. Dia tak pergi. Kita ni larang, dia tak larang macam kita. Dia tak boleh nak relate apa yang berlaku kat sekeliling kita. Dia duduk dengan dunia dia lah. Dan dia bagi nasihat. Kadang kita rasa detached lah. Okey, kita naklah kita mati dalam keadaan Muslim. Jauhi pada benda yang syirik. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa lah, nenek kita kan, nenek moyang kita. Dari dirinya, kan dari tusuk kiri ni kan. Dan dari keduanya Allah perbanyakkan, kembang biakkan lelaki-lelaki dan wanita dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kita lah saling meminta. Kan kita minta malam-malam, Allah tolonglah orang datang nak buat jahat ataupun datang ada musibah tengah datang, ya Allah, ataupun mak kita dah meninggal, Allah tolonglah ya Allah, takutnya dah tahu dah dalam kubur Allah cerita tentang um, fitnah kubur kan. Allah cerita, Allah dah baca hadis tu, kita rasa Allah tolonglah. Malam-malam kita merintih minta dengan dia kan. Dengan nama Allah ni lah kita minta. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kita lah, kamu saling meminta. Betul lah tu. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. So hari ni, hadis yang nak baca ni, kita fokus kepada birru walidain. Kita nak berbakti kepada ibu bapa. Saya cerita dalam dua angle lah. Mostly saya nak fokus kepada benda yang tak boleh buat lah kepada mak ayah. Benda yang orang kata ihsan, kebaikan ni kita sebut jugalah. Tapi nak fokus lebih kepada benda-benda yang kalau boleh, bagaimana nak berinteraksi dengan mak ayah lah. Contoh, tiba-tiba contohnya ada benda-benda yang syirik atau berdosa lah yang akan berlaku. Dan memang berlaku pun kan. Tak ada orang sempurna dalam hidup ni. Tak ada nak kata mak ayah saya super. Tak adalah, tak maksum lah. Nabi je maksum kan. Kita ni manusia biasa. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ni Nabi kata, kita nak cakap benda yang benar. Perkataan ni, bila Nabi sebut ni, memang susah nak sebut benda yang benar. Sebab banyak benda-benda yang boleh bagi mudarat kepada kita atas dunia ni. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu. So, Nabi kata dalam ayat ni lah, yang Allah sebut ni, Nabi bagi motivasi, kita cakap benar, cakap benar lah. Tapi apa yang Allah bagi manfaat kepada kita, Allah baiki amal-amal kita. Memperbaiki amal-amal kita ni seolah-olah maknanya macam dalam tempoh masa tertentu lah, sedikit-sedikit kan, masa-masa macam tu ada amal baik ni, katalah hari ni kita cakap benar, taklah esok terus super amalan kita, tak begitu, ataupun esok tu jadi amal sahih, tidak. Maknanya Allah bagi dalam perjalanan ihdinas siratal mustaqim tu, jalan yang benar tu untuk menuju amalan yang baik ni. Tapi perkataan benar tu mesti kita letak dalam jiwa kita dan diri kita. Saya mesti cakap benar, walaupun kan orang tulis dalam quote kan, dia kata bercakap benar lah walaupun suara kita bergetar kan. So, kita naklah dalam keadaan sentiasa bercakap benar. Apa dia manfaat ni dalam ayat ni? Allah kata Allah perbaiki amal-amal kita dan ampun dosa kita. Tengok, Masya Allah. Allah ampun dosa kita cakap benar. Padahal cakap benar ni dapat pahala kan. Allah cerita tentang benda yang terbalik daripada pahala. Allah cerita ampun dosa. Nampak? Dia punya dah jadi 360 degree terbalik kan. 180 degree lah kalau terbalik. So maksud dia, Allah kata bercakap benar dapat pahala satu, Allah baiki amal soleh kita, Allah ampun juga dosa kita. Masya Allah, besar sangat manfaat untuk bercakap benar. So saya nak saran kepada sahabat-sahabat, sebab kita dah baca setiap minggu benda ni, kita nak faham juga, ambil iktibar daripada apa yang kita baca Al-Quran ni. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi ke dalam sesi tazkirah kan, kadang-kadang kita dengar imam baca ayat Quran tapi kita tak faham pun. Termasuk juga hari ni hari Jumaat kan, banyak kan Allah kata akan sebut ittaqullah haqati wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Kita tak faham pun, saya pun tak faham. Kadang-kadang keyword dia yang kita faham, tapi macam mana nak masuk dalam jiwa kita kan benda yang kita tak faham. Macam tu lah kan, kadang kita rasa orang di depan kita ni cuma bercakap atas dasar dia sudut teori je lah, kita pun duduk bawah. Macam tu lah kan. Tapi bila orang tu bercerita depan kita dengan sebenar-benar ada emosi kan, kita rasa dia nak benda tu berlaku kan, kita pun nak macam
Ini kelakar segala macam ustaz saya kata kan, kalau pergi ke apa, dia kata bagaimana kita nak tunjuk kekuatan kita ni kan bila pergi ke masjid, khatib dah tua lepas tu dia bagi khutbah. Kita orang Islam mestilah kuat, dia sendiri pun tak kuat kan. So, dan maksud dia macam itulah, kita tengok orang yang bercakap pun tak kuat, dia cerita, dia nak preach untuk bagi kekuatan. Rasa macam orang bawah nampak macam okeylah, ini secara teori betul tapi dia tidak menggambarkan kesungguhan yang dia cakap itulah maksud dia. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadits amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini hadis ni sebelumnya ayat Quran ni, ini Nabi sebut perkataan dia lah. Ini memang perkataan Allah, kalamullah. Ini hadis. Nabi kata sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat dalam neraka. So kena ingat sebut lagi, kesesatan ni bukannya manusia tu. Kita tak hukum manusia masuk neraka. Kita tak hukum Zuraidi ke sesiapalah, nama tidak. Kita hukum perbuatan dia. Perbuatan tu perbuatan ahli neraka. Dan orang tu masuk syurga neraka atas timbangan amal. Kena ingat sebab benda ni sangat berat lah, sangat besar dalam agama kita. Kita tak boleh judge orang. Tak boleh kata, oh kamu ni, awak ni ahli neraka. Tak boleh. Sebab dalam hadis yang sahih saya baca, Nabi rekodkan ada dua orang ni, dia bergaduh. Seorang ni memang buat jahat sikit lah. Seorang ni kira alim lah, pergi masjid selalu baik. Orang yang alim ni, dia dah tak tahan dengan kawan ni. Dia kata, kamu ni ahli neraka. Allah takdirkan mereka ni meninggal. Allah masukkan neraka kepada orang yang bagi nasihat, kamu ni ahli neraka. Antara sebab kenapa yang saya faham daripada Ustaz saya syarah, dia kata sebab orang tu telah ambil perangai Allah. Dia ambil sifat Allah. Dia ambil Allah punya koman, Allah punya kekuasaan. Dia hukum orang tu. So Allah tak, pencipta kita ni dia tak suka manusia yang macam itulah. So kita kena ingatlah, perangai adalah perangai ahli neraka. Tidak pada orang tu timbangan amal kita ni bila dakwah, kita kena ihsanlah, kena baik. Sebab kita tak tahu pun kan, keadaan kita pun kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu pun, mungkin atas kebaikan dia tu, mungkin orang yang kita nasihat tu lebih tinggi kedudukan dia, kita tak tahu. Tapi bila nampak benda yang tak betul, kita nak pahala kan, nak betulkan dia, kita sayang dia, kita nak, kita cakaplah elok-elok kat dia. Tapi ada level dia lah, sehingga Nabi pun sendiri sampai perang kan. Ada ketika dia baik, ada ketika dia memasang muka. Ada ketika Nabi merah muka. Ada seorang sahabat Nabi ni sebelum dia masuk Islam, dia bunuh pakcik Nabi, nama dia dalam perang Badar dia bunuh. Nama dia adalah, saya tak ingat nama dia. Tapi bila dia masuk Islam, lama dah masa pembukaan kota Mekah, Fatul Mekah tu, dia jumpa Nabi. Nama dia Wahsy. Wahsy ni jumpa Nabi. Nabi tak tengok muka dia, muka Nabi merah. Kamukah yang membunuh pakcik dia? Pakcik Nabi. Dia kata ya. Dia kata pergilah, pergi. Dia tak boleh tengok muka. Sebab dia sedih. Sebab Nabi membesar sama-sama dengan pakcik dia tu. Okey. So kita pergi kepada format tazkirah pada hari ini. Okey. Kita ada pendahuluan macam sama juga. Kita nak cerita tentang ilmu dan juga kita cerita tentang kematian, insya-Allah. Lepas tu kalau ada hal umum rakan-rakan ada dan kita bolehlah share. Kalau ada lah, kalau tak kita pergi kepada hadis. Satu hadis je hari ni, ada 27 tentang fitrah. Saya nak fokus sikit kepada birrul walidain, berbakti pada mak ayah. Sebab kita nak ceritalah kadang-kadang dari sudut teori kita rasa betul. Tapi apakah dari sudut kacamata agama lah kita nak ceritalah. Ini bukannya kata saya cerita ni tepat, tidak. Sharing-sharing dengan kita, kalau ada silap boleh masuk sekali lah, boleh cerita. Sebab kita pun, saya pun sama macam rakan-rakan yang lain. Sama-sama penuntut ilmu, sama-sama nak cari redha Allah, sama-sama nak pahala insya-Allah. Kita nak pergi kepada kedudukan ibu bapa dalam kehidupan kita. Ini kena ingat betul-betul lah. Ini adalah kunci syurga kita kan. Walaupun kita faham kita nak kena berbakti pada mereka, tapi kadang-kadang nasihat perlu ada sebab kita takut kita tergelincir. Kita buat benda yang tak sepatut kita buat kepada dia orang kan, walaupun kita rasa saya rapatkan dia. Dan mak ayah ni pula sayanglah anak dia, pokok mana pun anak dia buat benda jahat, bunuh orang ke, nak pergi ngedah dadah ke, sayang dia sampai nafas terakhir dia. Sayang sangat. Yang baik dia sayang, yang tak baik pun dia sayang, semua dia sayang. Mak ayah kita begitu sifat dia kan, kita faham mereka ni. Sebab
Biasalah kan daripada kecil, lahir, daripada kandungan lagi dia jaga kita kan. Kita dan Allah pula nak kita jaga dia orang juga. Ini adalah kedudukan mereka yang kita kena tahu. Pertama, Allah sebut dalam surah An-Nisa ni, sembahlah Allah dan janganlah kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Tengok Allah letak, syirikkan Allah, lepas tu Allah letak, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nampak tingginya kedudukan mak ayah kita. Allah juga berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan sembah selain dia. Ini benda syirik lah. Dan ingatlah, tengok satu perkataan tu. Kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya, Allah kata. Maknanya dengan sepenuh, dengan kalau ketak markah 90, Allah nak 95 ke atas contohlah. Kan tinggilah maksud dia, bukannya 60-70, esok gaduh lagi. Kecil hati mak lagi kan. Lepas tu 70, main 40 pula. Tak maulah, maknanya 95 ke atas. Sentiasa kita buat mungkin. Tapi macam tadilah, bukannya kata terus, jadi kan tak. Kita cuba berusaha. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada duanya perkataan tengok. Hatta perkataannya sangat sikit pun, malaslah. Cik. Apa ni mak? Tak betul ni, haram cik. Padahal kita kan kuat agama cik ni. Kuat lah kan, kuat agama kan. Kita pun ini haram, ni syirik. Apa ni? Kasar kita kepada mak ayah kita. Allah sebut dalam Quran. Allah tak kata pun jika mak ayah kamu berkata benda yang syirik, bolehlah berkata tak. Allah kata dalam setiap keadaan umum kan tu. Tak boleh sebut benda-benda yang sampai tahap ni. Allah kata dalam Quran, benchmark, penunjuk aras, pun tak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucaplah kepada duanya perkataan yang baik. Kenapa Allah rekodkan dalam Quran? Sebab benda ni akan berlaku lah. Bila mak ayah kita dah tua, dah sakit-sakit kan. Kita duduk jaga mungkin lah kan. Ataupun macam-macam lah berlaku. Benda ni akan berlaku sebab tu Allah rekodkan benda ni dalam Quran supaya kita ambil iktibar dan most probably berlaku pun dengan kita. So, tengok lagi kita pergi slide seterusnya. Hadis ni daripada Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari atuknya, ia berkata bahawa ada seorang mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta dan anak. Ini yang tadi yang saya skip tadi. Namun orang tuaku tidak memerlukan, namun mak ayah saya memerlukan hartaku. Ni orang tuaku ni rasanya ayah dia lah. Lalu ayahku memerlukan hartaku. Nabi kena menjawab, engkau dan hartamu milik bapamu, orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebab baik hasil usahamu. Makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Nampak? Kedudukan kita ni adalah dimiliki oleh mak ayah kita. Dalam hadis ni, kalau saya baca daripada detail penjelasan tu, kepada ayah kita. So maksud dia, ayah kita ni milik dia, kita ni dipunyai oleh ayah kita, hak ayah kita. Macam tu maksud dia. Dengan syarat bukan benda-benda yang ayah kita suruh bukan benda maksiat lah kan. Tapi ayah siapa yang suruh buat maksiat sangat kan. Kalau ada 1000 perbuatan ataupun 1000 arahan ayah kita, mungkin 1-2 je yang maksiatnya kan. Generally dia baik kan. Dia bagi kita makan, nak bayar sekolah kan. Taklah ayah kita adalah benda yang tak elok. Tapi percentage dia macam saya sebut gitulah, yang kata yang kita sebut tentang agama kan, orang kata kan ada ijma', ada qiyas. Yang qiyas tu 5% je. Kenapa nak sebut yang 5%? Dan kenapa kita nak ungkit ayah kita yang mungkin 2%, 1%, contohlah kan. Tidak begitu nak. Sebab tu Allah rekodkan benda ni daripada kalam Nabi SAW kan. Kita kena ingat, kita ni adalah dimiliki oleh mak ayah kita. Kita kena buat baik kepada mereka ke mana pun. Tiba-tiba tengah meeting, tiba-tiba kan ayah kata, esok balik tak cakap apa pun, kita pun ambil cuti. Tak apalah, pandailah kita ambil adjust kan. Kita tengoklah dua kemudaratan tu kan, bertemu dua perkara yang mudarat, ambil yang lebih ringan lah. Macam tu lah kan, pandailah kita pandailah kan. Bukan kita tak cerdik, kita pandailah nak usahakan macam mana kan. Kita cuba sedaya upaya sebab panggilan yang daripada ayah kita tu lebih tinggi daripada apa yang kita tengah buat lah. Dan seorang sahabat pernah sembang dengan saya ketika meeting, dia kata, saya cerita lah kot kan. Tak payahlah. Maknanya dia berbakti kepada mak ayah dia lah. Maknanya benda tu sangat-sangat, kalau saya sembang dia rasa macam keluar air mata lah. Maksud dia sangat-sangat bagus dia akhlak dia dengan mak ayah dia. Okey, kita baca hadis seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebab baik yang dimakan oleh seseorang adalah daripada hasil usahanya. Anak itu hasil usaha orang tua. So ayah kita ni seolah-olah kat sini kan memang miliki kita lah. Bagilah pitih. Bagilah duit tu kat mak ayah kita kan. Walaupun dia dah ada duit kan.
Bagilah. Maksud dia tak, janganlah kita assume, janganlah kita buat sangkaan, betul masa muda ayah kita nampak kuat. Sekarang dia dah tua dah. Dia dah tua dah, kadang-kadang kita rasa, tak apa, masa muda dulu dia yang duk dari sudut emosi kita nampak dia kuat kan. Dah tua dia perlukan kita tanya khabar. Bagi duit, tak kisahlah dia ada duit pun, dia dah milenial ke apa kan. Tak kisahlah, tapi kita bagi sebab kita ni kepunyaan dia kan. Bagilah tak apa. Bagi hantar barang, bagi dia tenang, bagi dia perasaan jiwa dia tenang, sembang dengan dia, cakap elok-elok kan. Macam itulah maksud dia. Kita tak nak, kita dah biasa dengan ayah kita kan, tengok kita kasar dengan kita, tak mau. Kita baca lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Nabi SAW berkata 3 kali, ibumu. Mak, dia kata. Dia bertanya lagi, lepas tu siapa? Dia kata, kemudian ayahmu. Jadi kedudukan mak. Kedudukan mak dengan kita. Saya kena ingatlah kedudukan sangat tinggi. Tadi saya sebut tentang ayah kan. Kita kemudian ayah. Now mak pula lagi tinggi. Maknanya ayah dah tinggi dah. Mak ayah paling tinggi. Mak 3 kali ganda daripada ketinggian yang saya sebut tentang hadis tentang ayah tadi. Dua-dua dalam keadaan yang paling tinggi, tapi kedudukan mak lebih tinggi 3 kali ganda daripada ayah tadi. Nak ceritanya Nabi sebut kat sini, kita nak kena jaga betul-betul mak ayah kita kan. Sebab dalam bab ma'ruf tak apa, tiba-tiba ada benda mungkar, kita berakhlak yang teruk dengan mak kita, dengan ayah kita, Allah takutlah. Sebab tadi Allah letak syirik dengan mak ayah tu duduk satu ayat. Bahaya, sangat bahaya. So kita kena berhati-hati walaupun kita rasa sebab kita berinteraksi setiap hari dengan dia kan, kadang-kadang kecil hati juga ayah kita pun. Sebab ayah kita macam kita lah kan. Sebagai manusia kan. Takkanlah sempurna sangat kita ni sampai ayah mak kita tak kecil hati kan. Wow, anak hebat lah kan. Tak begitulah maksud dia. Sebab kita juga manusia biasa. Tanyalah mak kita, ayah kita tu ada tak kecil hati ke, minta banyak-banyak. Tapi sentiasalah mak ayah kita ni akan ampun kita pun. Cuma kita ni akhlak kita kepada dia, kita kena jaga. Walaupun dia tak sebut, kita kena sebut kat dia. Kita kena cerita dengan dia. Dan nampak keakraban tu kan, nampaklah rapat dengan mak ayah kita. Macam itulah maksud dia. Okey? Kita baca lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni. Rasulullah SAW, lepas ni ada kes tadi. Terus sempatlah insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mahu ku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Nabi kata dosa yang paling besar ni. Para sahabat menjawab, mahu. Naklah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dosa terbesar adalah syirikkan Allah dan durhaka kepada orang tua. Maknanya, tingkatan pertama, dosa yang terbesar adalah syirikkan Allah. Nombor 2, mak ayah. So, jaga betul-betul kita punya harta karun ni. Kita punya permata ni kan, kita punya tiket ke syurga ni kena jaga betul-betul. Maksud dia jaga tadilah saya sebut. Benda yang kita ada blind spot, kita kena cakna, kita kena muhasabah diri kita bila interaksi dengan mak ayah. Tazkirah, muhasabah lepas tu fikir apa benda tadi aku buat. Terasa macam seolah-olah mungkin mak terasa hati. Oh mungkin ada. Cepat-cepat telefon dia, mak lagu ni, maaflah kalau kecil hati tadi. Walaupun dia kecil hati pun kan, kita cakap je. Supaya kita nak, maknanya akhlak kita duduk pada tahap yang paling tinggi lah. Dengan kawan tu tak buat macam tu kan. Kita tahu rasa, tadi macam kasar dengan member kan. Tapi kita malu dah nak call kan. Kita pun ada juga, kita punya pride kan. Tapi tak buat macam tu lah kat kawan. Kalau kita buat rasa macam lembik lah pula kan. Tiba call lah, apa abang ni. Telefon lah pula. Rasa pelik pula. Tapi dengan mak ayah kita, kita buat lah macam tu. Supaya rasa, lafaz mulut pun rasa akhlak yang baik. Dia pun dapat rasa kebaikan tu. Walaupun kita buat silap kat dia. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau meletakkan duduknya dan berkata. Dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati. Maknanya Nabi sebut benda ni kan banyak kali. Janganlah syirikkan Allah, jangan dahaka mak ayah. Banyak kali sampai kita pun rasa macam, bila Nabi nak diam ni kan. Banyak kali sebut ni, rasa takut pula kita kan. Maksud mana Nabi bagi penekanan yang banyak. Okey, pada 10 minit kita masuk sini. Case study, ni dalam 10 minit lah. Tengok hadis lain yang saya rakam kat sini. Nabi kata Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kewajipan taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Kes dia macam ni, tengok mak ayah suruh buat maksiat, beli rokok ke, panggil bomoh ke. Benda maksiat lah, maksud dia suruh tipu ke, ataupun benda macam-macam lah, ada lah berlaku dalam keluarga kita.
Mustahil lah tak berlaku sebab mak kita ni tak maksum. Ayah kita tak maksum, kita pun tak maksum. Adalah benda yang kita buat. Tengok, kita fikir, alamak dah masuk kelas ni kan. Maksiat. Lepas tu mak suruh maksiat. Kena pula ihsan kan dengan saranan hadis-hadis kat tadi kita baca. Tak boleh kata, pula alamak, tak nak panggil neraka pula. Dah macam mana ni nak buat ni? Mak suruh buat benda maksiat. So saya letak dalam ni, saya kata, dua-dua lah jalan kita, ke satu taat pada mak ayah kita ni. Tapi kesan dia, taat ni berdosa lah buat maksiat kan. Lepas tu, mak ayah suka, tapi buat berdosa. Nombor dua, tak ikutlah mak kan. Kesan dia, tak taat. Maknanya dapat pahala lah, kita rasa dapat pahala dengan Allah sebab kita tak buat benda maksiat tu. Tapi kita telah lukai hati mak ayah kita. Kita tengok, bandingkan dua kemungkinan yang kita buat lah. Dah orang yang kira yang dalam konteks agama rasa macam diri tu macam, aku ni kuat agama je. Mungkin dia ambil yang nombor dua ni kan, tak tunjuk yang sangat-sangat beragama lah, alim lah kita ni kan. Tapi orang yang biasa-biasa ni, selalunya dia akan pilih yang pertama lah. Tapi saya akan pilih yang pertama lah. So, tengok sini, tengok dosa maksiat versus dosa besar. Mana yang lebih teruk? Sekarang bertembung dua musibah kan. Satu, kalau kita lukakan hati mak ayah ni adalah dosa besar. Yang duduk sebelum syirik tu. Yang duduk selepas syirik tu. Yang ni taat ni dosa lah. Maknanya dosa dengan dosa besar, mana kita nak buat? Kita pilih lah antara dua. Ketaatan kepada mak ayah. Ini yang level pertama baru ni. Kalau ikut saya akan pilih yang tadi. Tak apa, saya buat aja, mak saya suruh dulu. Saya buat dulu. Cuma dalam slide seterusnya ni, saya tunjuk. Kan kita kata, okey tak apa, kita faham dah agama ni, apa kita nak buat ni. Sebab kita benar nak relax kehidupan kita. Kita kata kita azam lah, anak azam untuk ubah mak ayah. Mak suruh buat maksiat ataupun mak adalah benda yang syirik dia buat kan. Kita mulakanlah dengan kita ni supaya ada credibility. Mak ayah tengok kita kan, tengok anak berubah, akhlak yang baik, solat jemaah, solat dengan dia, sedekah. Nampak mak ayah tu. Kejap-kejap sebulan hantar duit. Kejap-kejap nak raya hantar duit. Kejap-kejap hantar duit. Anak aku ni lain macam ni kan. Tak minta pun dia hantar duit. Baik betul ni. Tapi dalam konteks tu lah nak ambil hati ayah tadi dalam konteks berbakti pada mak ayah tadi tu. Kalau katalah masa kita ambil 6 bulan kan, 180 hari ni, lama masa ni kita buat. Supaya ada nampaklah benda baru yang mak ayah kita nampak berubah atas perangai kita ni. Tapi dalam kepala kita masih lagi nak ubah mak ayah tu. Tengok pada tahun pertama ni, mak ayah sudah nampak perubahan anak. Sikit-sikit dengar. Dia dengar lah nasihat kita. Tapi tak semua lah kan. Dah ada acceptance lain. Anak aku ni masa kecil memang memang liar betul kan. Nanti lain macam ni. Berubah sikit-sikit. Dah setahun dah ni. Balik kerap. Kita suruh balik terus balik. Buat tu suruh buat. Lain macam lah. Rajin. Juruh lah Kelantan kata juruh. Dah nampak lain macam ni. Solat pun solat jemaah. Kan dia kata, saya pun sayang anak saya kan. Tak pernah saya tak maaf anak saya. Mak kita katalah. Lepas tu lama-lama dah dapat dalam 2 tahun ni, kita start nasihat dia contoh. Nasihat lah tadi. Bah, haram bah rokok ni sebenarnya. Kan, tapi mana ayah kita dengan kita, ayah kita dah ada acceptance dengan kita kan. Dia dah rasa dah boleh terima dah. Ayah pun kalau lah kita buat benda ni semua, dan ayah pun suka kan. Dia dengan nasihat kita ni tak akan offended punya kata, betul lah. Abah pun rasa nak berubah lah. Macam ni lah kita, dia buka, dia open up kan, sebab dia tengok karakter kita tu, nampak keikhlasan kita, nampak kebaikan kita buat kepada dia. Kita nak dia berubah sebab kita nak supaya dua-dua ni baik lah. Maknanya ayah mak kita baik, contohlah. Tapi pada pertama tadi, asal yang kes yang pertama tadi kan, ni sebab senario pada pandangan saya je. Kan dia suruh buat maksiat kan. So kita pada asalnya kita ikut. Tengok dah 2 tahun contoh, ayah dah setuju dan masuk dah konsep yang saya sebut tu, ihdinas siratal mustaqim. Allah nak kita berada di jalan. Matlamat tak sampai lagi ni. Ayah tak tinggal lagi hisap rokok ni. Mak kita tak tinggal lagi panggil bomoh contohlah. Zaman dulu lah ni kan. Zaman sekarang tak adalah bomoh ni. Ayah tak tinggal lagi, mak kita tak tinggal lagi benda maksiat, tapi dia sudah kata, ayah nak ubah ataupun mak ni nak ubah ni. Mak tak nak benda macam ni. Anak katalah nama anak dia tu Hamid lah kan. Hamid dah nasihat banyak kali. Rasa nak berubah lah. Dah datang dah ihdinas siratal mustaqim. Katalah tahun ketiga baru dia berubah. Dan bila dia berubah, tengok anak dia pun berubah. Tercapailah kalau tengok ayat ni yang saya tulis ni, surah Al-Baqarah ni, muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaikumul muflihun. Muflihun ni adalah, daripada ustaz saya sebut, kejayaan yang kita telah letak banyak strategi dengan masa yang lama ni. Contoh kat sini, analogi ustaz saya kata, bila dia tanam pokok besar sikit, datang angin, dia jaga, datang
datang serangga, dia jaga sampai keluar buah. Ni dah keluar buah dah ni. Ni dia buat ni, dia buat, dia sabar, dia buat. Setiap perbuatan menuju kebaikan ni anak dia dapat pahala dan ayah dia sendiri dapat pahala yang dia buat ni sebab anak milik ayah. Dan insya-Allah dengan ni sangat last slide ni, sebagai motivasilah contoh ni supaya bila kita ada dalam keadaan begini, kita gunalah kaedah ni, kan. Kita cubalah letak dalam kepala kita nak ubah mak ayah, tapi dari sini saya kata apa, ubah diri dululah. Kita start dengan diri kita tadi kan, tadi awal tadi kan, ilmu dulu, faham ilmu, ubah diri dulu, tunjuk kat mak ayah kita supaya dia baik-baik, lama-lama kita nasihatkan dia, dah open up untuk terima nasihat, kita nasihat dia, insya-Allah lama-lama mak ayah kita berubah, terutama bab ketelah syirik lah, benda panggil bomoh, sebenarnya pertama bab bomoh, tiba-tiba ayah kita meninggal ke apa, kita rasa macam alhamdulillah setakat ni berubahlah mak ayah kita kan, nak dapatlah benda yang sahih, kita rasa macam tu kan. Sebab kita buat ni pun sebab sayang dia, walaupun bukan dalam konteks agama lah. Kita sayang dia sebab dia mak ayah kita. Dalam konteks agama pula, kita telah selamatkan dia daripada benda yang syirik. Okay, insya-Allah saya ingat sampai di sini saja hadis ni. Hadis yang kita baca ni, yang pertama je ni, baru ke atas ni, insya-Allah dalam minggu depan kita sambung balik tentang hadis ni. Kalau ada lah saya sambung balik. Ada 2 minit lagi, kita tak buka pada soalan lah. Saya terus baca doa kafarah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.